menyusun sirih bersama gambir. Pantun disusun tiada bermalam, ayam berkokok panjang gelambir. Tiada sebarang kertas kerja yang dibentangkan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada 30 Disember 1957 sehingga 2 Januari 1958. Pada tahun 1950-an dan 1960-an boleh dianggap masa pencarian identiti seni bina nasional. Pada awal tahun 1960-an, unsur seni bina Melayu tradisional mula kelihatan dalam gaya rupa seni bina moden. Idea tersebut dilihat sebagai jalan penyelesaian yang paling popular ke arah mencari identiti seni bina nasional di Malaysia. Perdebatan dan perbincangan mengenainya tidak berlangsung dengan serius sehingga tahun 1970-an. Namun pada tahun 1963, perbincangan yang tidak formal telah diadakan untuk mengenal pasti identiti seni bina nasional dalam pembinaan simbol utama negara. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, aman serta makmur setelah merdeka. Pada 1965, Masjid Negara dan bangunan Parlimen telah membuka perspektif baru tentang gaya rupa seni bina moden yang selama ini dianggap sebagai reka bentuk yang berdasarkan fungsi. Penerapan nilai seni bina Melayu pada bahagian serambi Masjid Negara bukanlah dari sudut gaya rupanya, tetapi merujuk kepada susun atur dan prinsip asas reka bentuk ruang tersebut. Hal yang sama boleh dilihat pada bangunan Parlimen yang menerapkan unsur seni bina Melayu dalam reka bentuknya. Misalnya, bumbung panjang di podium bangunan tersebut menunjukkan reka bentuk bumbung panjang rumah Melayu tradisional di Melaka. Parlimen tersergam lambang demokrasi. Masjid Negeri di Seremban yang dibina pada tahun 1967 telah menonjolkan tata bahasa seni bina masjid yang berbeza berdasarkan latar belakang geografi Negeri Sembilan dan nilai seni bina Melayu di negeri tersebut. Penerapan nilai seni bina Melayu ke dalam bentuk moden pada masjid ini boleh dianggap sebagai antara yang terbaik dari segi penampilan gaya rupa. Bukan sahaja di zaman ia dibina tetapi juga di zaman ini. Ia menjadi salah satu contoh pengadaptasian seni bina Melayu dalam gaya rupa seni bina moden. Pada 20 hingga 23 Januari 1980 di Kuala Lumpur, hal ini terus dibincangkan apabila Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menganjurkan seminar ke arah identiti kebangsaan dalam seni bina. Antara resolusi seminar itu adalah seni bina Malaysia seharusnya mempunyai identiti tertentu yang boleh dikenal oleh masyarakat dan hendaklah berteraskan kepada kesenan Melayu. Resolusi itu telah memberi implikasi besar kepada pendekatan seni bina identiti nasional pada tahun 1980-an dan 1990-an. Kesan daripada seminar tersebut, reka bentuk yang berkualiti seperti dekad sebelumnya itu semakin berkurang. Isu yang dibangkitkan dalam artikel ini ialah kebanyakan ahli profesional dan ahli akademik seni bina mempunyai pemahaman yang sempit tentang maksud dan peranan bagi mewujudkan identiti seni bina nasional. Masalahnya bukanlah dari segi kuantiti tetapi kualiti.
Proses dan usaha penerapan nilai seni bina Melayu ke dalam seni bina moden semakin rancak. Ia mempunyai hala tuju yang jelas dari awal tahun 1990-an hingga akhir 1970-an, tetapi tidak lagi selepas tahun 1980-an. Banyak bangunan, terutamanya pejabat kerajaan, telah menerapkan seni bina Melayu ke dalam reka bentuk masing-masing. Kegagalan seminar itu meningkatkan kualiti nilai seni bina Melayu ke dalam bentuk moden mungkin disebabkan tiadanya garis panduan yang khusus diketengahkan. Sebaliknya, hanya diketengahkan seni bina Melayu yang perlu diambil kira dalam penghasilan reka bentuk. Ini menjadikan penerapan nilai seni bina Melayu begitu subjektif. Antara masalah dalam penerapan nilai seni bina Melayu ke dalam seni bina moden di Malaysia ialah seni bina belon dan potong dan tampal. Kampus Indo-University Teknologi Malaysia di Skudai dan Kelab Sultan Alam Shah adalah contoh yang menggunakan pendekatan potong dan tampal. Podium Ibu Pejabat Bank Bumi Putra Malaysia di Kuala Lumpur adalah contoh seni bina belon meniru secara terus reka bentuk rumah Melayu Kelantan dengan dibesarkannya beberapa kali ganda. Sedangkan bangunan yang direka bentuk tersebut bukan lagi sebuah rumah Melayu. Perumpamaan belon pada seni bina tersebut bukanlah dari segi bentuknya, tetapi keadaan fizikalnya yang dibesarkan beberapa kali ganda dari saiz yang asal. Perbuatan meniru secara terus reka bentuk rumah tradisi Melayu dan ditampilkan kepada bangunan moden seperti pejabat dalam saiz yang jauh lebih besar bukan sahaja tidak mempunyai kaitan dari segi fungsi dan budaya semasa pengguna masa kini, tetapi juga boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat antarabangsa bahawa pemikiran masyarakat negara ini mengenai seni bina tidak berkembang. Dua masalah besar dalam menerapkan nilai seni bina Melayu ke dalam seni bina baru pada dekad 1980-an. Pertama, ia tertumpu pada seni bina utama seperti pejabat, bank, muzium, restoran, masjid, gereja dan hotel. Sehingga kini, identiti seni bina nasional hanya kelihatan pada bangunan kerajaan dan syarikat korporat yang mempunyai kepentingan kerajaan. Pembentukan identiti seni bina nasional seharusnya melibatkan juga perumahan awam, sekolah atau balai raya. Selain itu, sebahagian besar seni bina Melayu yang diterapkan itu terbatas pada pembangunan fizikal atau gaya rupa. Identiti seni bina itu harus berdasarkan peranan bangunan itu kepada penggunanya. Di samping itu, faktor perikemanusiaan yang dititik beratkan orang masa dahulu sebagai komponen yang penting dalam penonjolan identiti seni bina tidak boleh diketepikan. Tidak kira apa juga perubahan yang dialami, keperluan asas termasuk nilai hidup adalah sama. Dua langkah boleh diambil dalam menangani masalah penerapan seni bina Melayu ke dalam bentuk moden. Pertama ialah dengan memperhalusi nilai dan kaedah pembinaan identiti seni bina tradisional Melayu. Dengan penafsiran itu akan menjadi lebih menyeluruh selain dapat memanfaatkan kemampuan teknologi semasa. Penerapan seni bina Melayu tradisional ke dalam seni bina moden akan lebih mudah difahami setelah diperhalusi apa yang menjadi tunjang kepada pembentukan identiti seni bina tradisi Melayu. Ia tidak harus terhad kepada penampilan aspek luaran sahaja, tetapi juga meliputi aspek dalaman. Gabungan aspek keperluan asas, budaya yang diwarisi dan perubahan hidup semasa telah membentuk identiti seni bina rumah tradisional Melayu hari ini. Dapat dirumuskan di sini bahawa identiti seni bina rumah Melayu yang kita kenali hari ini adalah yang bersandarkan nilai hidup dan masyarakat yang menghasilkannya, seperti kepercayaan, kemampuan teknologi dan tahap ekonomi.
Sehubungan itu, penafsiran semula seni bina tradisi ke dalam bentuk moden di peringkat antarabangsa juga perlu diambil sebagai pengajaran. Kejayaan pergerakan arts and crafts di Britain pada pertengahan kurun ke-19 dalam membangunkan identiti nasional berlandaskan kaedah penafsiran semula seni bina tradisi adalah juga dicadangkan. Dan perlu diambil pengajaran dari segi garis panduan dalam penerapan nilai seni bina Melayu pada masa akan datang agar ia selaras dengan objektif asalnya. Mengikut pandangan pribadi, identiti seni bina hanya tertumpu pada bangunan kerajaan dan syarikat korporat kerana penerapan nilai seni bina Melayu yang hanya diambil kira dari segi gaya rupa telah menjadikan ia begitu subjektif. Hal ini kerana Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum, budaya dan bahasa. Orang Melayu merupakan komuniti terbesar yang memainkan peranan terpenting dalam politik negara. Ini juga menyebabkan salah satu faktor sesetengah ahli profesional dan ahli akademik menyalah anggap bahawa berteraskan kesenian Melayu ini hanya satu fokus terhadap sesatu kaum atau bangsa. Berteraskan kesenian Melayu ini bermaksud seni bina yang berasaskan kesenian Melayu yang tidak harus terhad kepada penampilan aspek luaran sahaja, tetapi juga meliputi aspek dalaman seperti keselesaan, keselamatan penghuninya, orientasi bangunan, susun atur, penggunaan bahan dan motif hiasan dalaman serta mengadaptasi komponen binaan terhadap iklim setempat. Apabila dilihat kepada senario semasa perkembangan seni bina atau projek-projek perumahan di seluruh Malaysia, boleh dikatakan tiada satu pun konsep seni bina yang mampu menandingi sains kuno konsep rumah tradisional Melayu. Kelemahan dari segi susun atur ruang yang tidak menjaga privasi penghuni, bahan binaan yang mempunyai kapasiti terma yang tinggi dan elemen-elemen pada fasad yang tidak responsif kepada iklim di Malaysia menampakkan ianya tidak sesuai berada di sebuah negara beriklim tropika. Konklusinya, tidak disangkalkan setiap asas seni bina Melayu adalah yang terbaik yang dapat kita terapkan bagi mewujudkan identiti seni bina nasional. Kerana ia mempunyai kesenian susun atur ruang yang menterjemahkan sosio-budaya selain mementingkan tahap privasi. Menurut semangat ini, seni bina sepatutnya mencerminkan tahap kemajuan atau pemikiran orang pada zamannya dengan memanfaatkan kemampuan teknologi, sosio-budaya dan ekonomi semasa. Selain itu, seni bina Malaysia mampu mencapai ke arah identiti seni bina nasional sekiranya tidak tertumpu atau fokus pada satu asas dan prinsip seni bina. Hal ini kerana Malaysia kononnya dikatakan sebuah negara yang mempunyai keunikan dan majmuk, di mana mempunyai kepelbagaian kaum, bangsa, bahasa dan agama, tetapi hanya tertumpu kepada satu prinsip asas seni bina bagi mewujudkan identiti seni bina Malaysia. Mungkin juga pernah dikaitkan bahawa masyarakat Malaysia dan terutama ahli profesional dan ahli akademik tidak mempunyai semangat kenegaraan dan tidak patriotisme kerana tidak menjaga khazanah atau identiti peninggalan nenek moyang. Dan seni bina Malaysia kebanyakannya identitinya dirojakkan. Natijahnya, kita sebagai rakyat dan masyarakat Malaysia seharusnya menerima kenyataan bahawa negara Malaysia sememangnya telah dirojakkan dari segi kaum, budaya, bahasa, bangsa dan agama. Dan secara tidak langsung ia mempengaruhi kesemua aspek seni bina, sosial, politik dan ekonomi. Inilah yang kononnya selalu menjadi kebanggaan dan dikatakan keunikan yang ada dalam perpaduan Malaysia. Akhir kata, identiti yang seharusnya dicapai ialah sebuah identiti keseluruhan
yang memperkenalkan atau mengasingkan Malaysia daripada yang lain. Identiti seni bina Malaysia mampu diwujudkan dengan keunikan Malaysia yang mempunyai kepelbagaian kaum, budaya dan bangsa tanpa mengetepikan tunjang asas seni bina Melayu yang merupakan nilai sentimental yang wujud di bumi Melayu. Inilah yang dimaksudkan dengan seni bina Malaysia yang mempunyai identiti tertentu yang boleh dikenal oleh masyarakat dan berteraskan kepada kesenian Melayu. Tanah pusaka bertua, berbagai bangsa di dalamnya, hidup damai dan bersama, bertekun kerja untuk melayan. Musuh melanggar ku gempur, sungguh rela ku gugur karena kau tanah pusaka. Biar putih tulang, jangan putih mata.